Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua yang menonton pada malam ini di sesi showcase Nexus di page SKV Malaysia. Okey, boleh tak anda komen di ruang komen sama ada anda jelas tidak suara saya sebab kita tengok takut tak jelas ke apa ke, dan sila komen di ruang komen untuk tengok jelas ke tidak suara saya. Ya, Waalaikumsalam. Saya tengok jelas ke tidak? Saya masih tak nampak lagi. Jelas, okey. Suhaili kata jelas. Ya, Patricia kata jelas. Siapa lagi? Kita tengoklah. Omar juga kata jelas. Alright. Okey. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, sila tag rakan-rakan anda ya supaya mereka dapat notifikasi dan juga boleh melihat ataupun menonton live pada malam ini. Okey. So hari ini kita ada seorang lagi ya leader Nexus ya, muda orangnya ya, 20 lebih tahun, 24 kalau tak salah saya ya. So yang mana ya, kalau kita tajuk pun kita dah tahu darah muda tetapi meninggalkan kerjaya di New Zealand untuk bersama SKB Nexus. Satu topik yang sangat menarik ya. Jom kita nak bongkarkan apakah rahsianya kenapa beliau back to Malaysia, back for good ya, untuk bersama SKB Nexus kan, walhal beliau telah pun mempunyai kerjaya yang sangat hebat di New Zealand. Okey, dengan itu tanpa bermasa saya ingin menjemput ya leader Nexus, seorang anak muda yang sangat berwibawa, tidak lain dan bukan Encik Saiful Azri, dipersilakan. Hello, Assalamualaikum Cik Din. Boleh dengar ke saya? Hello. Boleh. Itu dia ya. Cik Din, apa khabar? Okey, Assalamualaikum, selamat malam dan juga selamat petang kepada Azri. Selamat malam Cik Din. Boleh dengar saya clearly ke? Boleh. Sila type di ruang komen sama ada anda jelas tidak suara kami berdua. Kita tengok ruang komen. Ruang komen sila type jelas ke tidak suara kami berdua. Boleh. Jelas. Cik Azri, jelas. Okey, sebelum nak pergi lebih lanjut lagi, saya nak sembang dulu dengan anak muda ni. Ya, sekarang ni dia berada di mana? Di Malaysia lah kan? Dah back for good. Yes, of course. Cik Din panas sikit lah tapi getting there. Ada lah. Panas sikit lah. Apa? Panas tu nanti pasal aircon sikit. Pasal 2.5 horsepower dan sebagainya. Okey. So hari ini terima kasih sebelum saya pergi dengan baju lagi. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami untuk sharing pada malam ini di page SKV Malaysia. Baik Cik Din. Okey, boleh tak? Ya, mungkin saya memang dah kenal dah sedikit mengenai Azri, tapi mungkin orang yang menonton pada malam ini tidak lagi mengetahui siapa ke Azri, anak muda ya handsome ni tiba-tiba muncul ya di SKV SKV Nexus yang menjadi macam satu fenomena pula kan. Boleh tak perkenalkan diri dahulu? Right, so saya mula nak daripada saya kecil ke tak? Ke saya just make it short and simple? Make it short and simple. Right. Okay, saya bila Cik Din, saya beritahu lah, bila saya dah pegang mic kan, saya tak boleh lepaskan tau mic. Okay, alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook di alam maya. Okay, terima kasih banyak kerana join malam ni. Nama diberi Saiful Azri bin Saiful Kamal. Nama Instagram dan nama Facebook kita panggil Azri Choi. So saya lebih dikenali sebagai Azri Choi di alam maya lah. Right, saya berumur 25 tahun tahun ini. Lahir pada tahun 1997. Right. So serba sedikit lah pasal saya dahulunya sekolah berasrama penuh di Putrajaya. Selepas itu saya ambil diploma in accountancy di College Professional Mara di Beranang, and then after that saya dapat peluang pergi ke luar negara, and then saya dapat di New Zealand
Saya ambil degree in accountancy. Right, so habis sahaja belajar dalam bidang accountancy bukan kerana saya tak minat accounting, saya minat accounting. Saya suka the fundamentals of accounting and I think it's important for me to know the fundamentals so that one day dia boleh gunalah kan, walaupun saya tak bekerja dalam bidang itu. Okay, so habis saja belajar pada tahun 2020, saya Alhamdulillah saya terus dapat kerja di sebuah syarikat ternama, Alhamdulillah. Okay, so pada mulanya saya bekerja sebagai business development representative di sebuah IT company, IT tech company. Okay, so saya handle bahagian sales lah. Saya handle bahagian sales, the first 30% of the sales cycle I can say. Saya bekerja di Dell Technologies. Untuk pengetahuan semua yang mana yang guna laptop dan sebagainya kan, gunakan Dell. Alright. So saya bekerja sebagai business development representative. So itu je kot kan pasal saya Cik Din. Sekejap, belajar accounting. Okay. Tapi kenapa bekerja sebagai business development? Bukan bagi accounting? Alright, soalan yang agak menarik itu Cik Din. Okay, orang kata apa, takkan tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Betul Cik Din? Saya ada sikit lah. So orang kata apa, business ataupun sales ni it's in the blood lah orang kata kan. So ayah saya sendiri, mak saya memang kalau ayah saya ni dia more itu ni lah marketing, advertising punya side lah, PR, masscom punya tu lah. So dah banyak ikut ayah pergi ke events, pergi jumpa kawan dan sebagainya, and then dia pun buat bisnes sendiri. So itulah lebih cenderung kepada berbuat bisnes dan juga sales. Sebab tu saya pergi mulakan kerjaya saya dengan sales dahulu. Selepas belajar accounting. Right. Okay. Just nak tahu ya, a little bit more on your side. Kan, pernah tak berniaga sebelum ni? You pernah tak berniaga? Daripada zaman sekolah ke, college ke, ataupun di New Zealand tu. New Zealand di mana ya? Auckland ya? Yes, di Auckland, New Zealand. Okay, di sana ke pernah tak berniaga? Sebelum dengan SKB Naxos, pernah tak berniaga sebelum ni? Right, okay. Soalan yang best, Cik Din. Terima kasih. So saya daripada zaman sekolah rendah lagi sebenarnya dah start berniaga. Okay, dulu maybe kita jual Maggi, kita jual apa, gula-gula dan sebagainya. Asal benda yang boleh tukar duit kita jual. Betul Cik Din? Gula-gula? Okay. Asal boleh tukar duit kita jual. Alright, that's good. Saya develop the skills lah. So saya start di sekolah rendah, dah start menjual sikit-sikit dan banyaknya. Hari carnival dan sebagainya lah, jual kepada kawan-kawan dan sebagainya. And then di sekolah berasrama penuh, itu saya nampak lubuk peluang. Kat situ saya start jual contohnya bag, side bag orang kata apa, bag Under Armour. And then saya jual jersey, kita jual Maggi ada juga, sausage dan sebagainya. So kat situ saya, Maggi Cik Din, dekat asrama. Anything yang enter into money, jual lah. Yes, betul Cik Din. So apa sahaja yang boleh tukar kepada duit. So untuk menjawab soalan Cik Din tadi, di New Zealand pun saya berniaga juga. Kat situ saya, kita jual, orang panggil saya ni rojak. Orang tahu Azri rojak. Rojak. Kita jual mi rojak. Mi rojak. Mi rojak? Maksudnya you jual mi rojak ke? Kita jual mi rojak. Sebenarnya orang ingat saya yang masak. Padahal saya ni lebih kepada ni marketing. Kita post di Facebook, kita buat video makan dan sebagainya bagi orang menarik. Lepas tu orang cakap, Azri awak pandai masak lah. Tak bukan. Saya hanya the front face. Yang saya punya housemate yang lain yang masak. So credit to them lah. Right? So kat situ lah maknanya saya belajar macam nak deal dengan orang, macam ni kita nak convince people to buy our things kan. Macam ni kita nak tingkatkan lah that sales skill sebenarnya. Alright, that's good. Maksudnya memang from memang dah ada keturunan lah. Maksudnya daripada your parent as well, yes. As a business woman dan juga businessman, and then you pun daripada kecil dan sebagainya pun dah terdedah dengan perniagaan. So dia macam
buat the hat. So this is the moment the memang truth lah kan, betul tak? Okay, Sure. sebelum dah berniaga apa sebagainya, tapi kan nak tahu juga macam mana boleh mengenali SKV. Okay, macam mana boleh mengenali SKV? Orang muda kot. SKV Nexus. Saya muda kan? Okay, alright. Ha. So, ceritanya begini, Cik Din. Cik. Jarang tau, jarang bila saya dah berkecimpung dengan SKV, jarang yang ada orang muda dia macam terus berminat dan shine. You know what I mean? Okay. So macam that's why I want to know, okay, kenapa, macam mana boleh mengenali SKV dan macam mana boleh terdetik yang okay, that's it lah, I want to do. Okay. Alright, Cik Din. Thanks for the question. So, sebenarnya pada tahun 2017 ataupun pada tahun 2016 lah kan, mak saya mula berkecimpung dalam SKV. That time belum lagi digital. Betul, Cik Din? Oh, okay, alright. Kenal kan? Kak G. Kak G. Saya kenal. Kita kenal. Okay. So, itulah mak saya. So, saya mula mengenali dah. Maknanya kita nampak lah susah payah kan mak lalui dan sebagainya. Menyara menyara keluarga orang kata kan. Dengan SKV. Fitex, dapat bantu orang dan sebagainya. So, saya tahu daripada tahun 2017 lah. Waktu tu zaman stokis, kena beli beli stok banyak dan sebagainya. And then waktu tu yang famous would be Fitex lah kan, Fitex, Nickel. And then so kat situ saya dah tahu tentang SKB sendiri. So tak lokek lah kan, kita dengar nama SKB, okey tahu mak saya memang ni lah, memang orang kata direct selling lah kan kepada produk-produk SKB. Okay, Cik Din. Lepas tu saya sendiri pada tahun 2020, ini nak terus kepada kenapa saya pilih SKB ke Cik Din? Yes, boleh. Maksudnya you dah kenal kenapa you have to be macam ada beberapa faktor yang memilih kan. Setiap orang dia ada berbeza-beza. Dia pilih mungkin disebabkan produk dan sebagainya. So as yourself, macam you mengenali dengan through your mom. Kan, betul tak? So your mom, I know dia punya journey. Journey your mother ni sangat unik. Daripada from behind the scene, tapi terus muncul macam heroin dah ni, kan? Heroin. Bukanlah your mom lah. Oh, your mom. Okay. Your mom kan. Daripada behind the scene daripada your dad, dia behind the scene je, tapi tiba-tiba dia menyerlah. So you know SKB through your mom. Tetapi apa faktor yang saya macam teringin nak tahu, apa faktor yang membuat macam okay lah, that's it lah, I want to do I decide to do SKB Nexus. Apa yang membuatkan, apa faktor yang faktor trigger you to make decision? Right, okay Cik Din. So sebenarnya saya biasa terima soalan ni lah daripada kawan-kawan, daripada agents lain, daripada agent saya sendiri kan, ataupun bila kita buat BOP, orang akan tanya kenapa Azri kau pilih SKB, kenapa bukan produk lain kan? So saya terus terang, saya sendiri ada 4 faktor kenapa saya sendiri sebagai anak muda saya pilih SKB. Okay, yang pertama, kalau kita tengok sendiri the founders, okay, kalau kita panggil, kalau Dr. Syed, kita panggil the man behind the product, betul? Okay, kalau Puan Kartika adalah the front face lah, ataupun orang kata the managing director lah of SKB. Kita tengok background mereka, mereka berdua. Puan Kartika adalah seorang lawyer, okay, Dr. Syed adalah seorang medical doctor. So kat situ, dua perkara itu, saya tengok mereka ni sangat-sangat beredukasi dan juga sangat-sangat berkaliber. Di situ timbulnya orang kata satu perasaan yang saya boleh percaya tentang produk tu because of the founders itself. Okay, saya bukan tak percaya produk lain, tapi dia menguatkan saya punya instinct ataupun saya punya decision to make the move to balik Malaysia. So itu yang pertama. The founders itself. Yang kedua, saya boleh tengok the career path yang SKB tunjukkan dalam SKB ni lah. So saya tengok
sendiri, maknanya kita boleh daripada kalau kita tengok, kalau siapa yang tak tahu lagi, maknanya kita ada from apprentice pergi ke diamond Apprentice. and then ke icon Yes. circle. Betul. So kat situ Betul. kita boleh step up kita punya game. Kita start dengan daripada bawah dulu, nanti kita boleh tengok, okay, aku nak capai ni, aku nak capai ni. Bila aku nak capai ni, aku nak capai the next level. So kat situ saya dah boleh tengok. Dan cara-cara dia bagaimana? Semua SKB dah tunjukkan. Okay, dah ada leader-leader yang berjaya. Yes. Apa lagi? Kelas yang disediakan oleh HQ. Yeah, the training as well, right? Yes, the training. Macam mana nak buat RM3,000. Macam mana kita nak bina team. Semua tu telah diajar. Ada diajar dalam SKB. Which is saya tengok produk-produk lain, maaf saya cakap lah maybe ada yang tak ada. Tapi in SKB itself, saya nampak clearly ada. Okay, so itu nombor 2. Okay, panjang saya cakap Cik Din. Okay. Apa? Nombor 3? Alright. So nombor 3 apa? Kita kena bongkar rahsia ni sebenarnya. Bongkar. Saya tengah semangat ni Cik Din. Alright. So nombor 3 apa? Produk senang dijual. Produk senang dijual. Kita tengok dah SKB telah berada di market ataupun telah berada di industri lebih daripada 10 tahun. Okay. Sejak 2009 SKB ditubuhkan. So dekat situ bila saya masuk ni SKB kira dah well established. Okay. And then kita tengok the testimoni yang SKB dah kumpulkan, dah berjaya. Contohnya lah saya bagi paling dekat, contohnya ada yang nak potong kaki tapi alhamdulillah ikhtiar dengan Vitex, sihat. Okay. And then ada yang bacaan gula tinggi, boleh jadi rendah balik. And then banyak produk-produk yang dapat bantu masyarakat di Malaysia. So kat situ saya tengok lagi-lagi bila keluar produk, the hot selling produk, orang kata apa, defense kan. Defense tu lagilah boom. So kalau saya SKB dah macam ni jadi. Kalau saya tak start last year, tak adalah saya balik. Ikut memang tak follow the momentum tu. Yes. Habis. So saya nampak peluang kat situ. Bila saya nampak peluang, grab it. Anak muda, darah membara. Alright. So itu nombor 3. So nombor 4, kenapa saya pilih SKB? Of course, because of the duta itself. Bukan sekadar duta. Kita tengok Pak Neil sendiri kan, involved dengan masyarakat. Macam mana dia itu sendiri pengguna terhadap produk. Betul? So dia ambassador, bukan sekadar ambassador, tapi dia punya heart dalam dia punya job. Okay, sebab tu kita tengok impact dia kepada masyarakat dan juga kepada leader nexus. Alhamdulillah sangat berjaya. So itu adalah 4 perkara. Kenapa saya pilih SKB sebagai kerjaya saya. Alright, okay, tuan-tuan dan puan yang mana menonton pada malam ini, saya just want to recap back apa yang Azri cakap bagi beliau yang pertama founder. Yes, betul. Kalau kita nak tahu produk sebagainya, kita tahu siapa yang buat. Kita ada seorang insight yang sangat mempunyai high integrity dan juga credibility, iaitu Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri, merupakan founder dan juga formulator kepada produk SKB. Dan kita ada Puan Kartika, lawyer. So maksudnya bila lawyer tu, bila setiap kali dia nak buat sesuatu, dia akan melalui fakta. Dia mesti ada fakta. Kalau tak ada fakta tu, macam mana kan? So every decision yang mereka buat berdasarkan fakta dan juga analisis macam tu. Lepas tu DP order tinggi, alhamdulillah memang that is one of the successful untuk SKB. Dan buat penonton tuan-tuan dan puan kita dah 4 hari berturut-turut capai jualan keseluruhan 1 juta setiap hari. Maksudnya 4 hari ni 4 juta lah. So thank you Azri, you are one of the penyumbang kepada jualan tersebut, dan juga misi kita ataupun adalah untuk memperkasakan ekonomi dan juga kesihatan ummah. Itu dia kan. Okey. Seterusnya tadi Aziz cakap apa? DPO tinggi dan juga duta. Pak Neil tu memang seorang insan yang sangat luar biasa lah. Betul tak? Itu adalah 4 perkara yang ditengok yang membuatkan dia buat keputusan. So, anda di luar sana, anda kena tahu apakah perkara yang mendorong anda untuk pergi dengan lebih jauh lagi dengan SKB Nexus. Okey, Azri,
Dah, Bising. saya nak tanya soalan yang seterusnya. Okey. Sebelum nak balik ke Malaysia, anda Azri ada kerjaya yang sangat kot ya. Macam mana nak buat keputusan tu? Macam mana nak buat keputusan ataupun adakah anda, apakah perasaan? Apa soalan saya? Macam mana? Apakah perasaan anda nak buat keputusan tu? Maksudnya adakah anda menyesal ke atau tidak ke? Macam mana tu? Macam mana nak buat keputusan? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut? Adakah parent anda juga membuat, adakah salah satu faktor ataupun this is my own decision? Right. Okay, Cik Din. Terima kasih soalan yang menarik. Alright, so berkenaan dengan soalan Cik Din, is it a good Is it a good decision for me to, saya nak balik ke Malaysia, betul? Right, of course, kalau kita tengok ayah dan mak saya banyak involved dalam apa decision saya lah. But at the end of the day, diorang kata apa? Kami hanya mampu nasihati. Tapi at the end of the day, it's your decision. Yes, correct. We are not going to decide for you, but you will be the one that will be deciding whatever you want in life. Diorang sebagai sebagai parents, tanggungjawab sebagai parents supaya menasihati anak-anak sendirilah. Right, so nak kata Cik Din kan, good decision or bad decision, saya dah ada kat Malaysia dah Cik Din. Kan? So, but you still can go back, you know? Yes, of course. Saya nak pergi sana supaya nak bercuti lah. Bercuti je, okey. Sebab SKV kan di mana-mana sahaja, segalanya di hujung jari. Betul Cik Din? Betul. Saya kat NZ pun boleh buat dan sebagainya. Tak ada masalah, alright? So, alhamdulillah saya dah ada a good career lah di NZ kan. Kalau saya nak alhamdulillah sekali lagi saya kata nak bandingkan dengan rakan-rakan saya dan sebagainya. Alhamdulillah saya personally kat sana dah hidup selesa. Okay. Baru fresh get and then you get a good job. You get to involve ataupun dapat kenal dengan pelbagai latar belakang lah daripada seluruh negara, seluruh dunia lah. Okay, so saya ada kawan-kawan daripada Jepun, konnichiwa. Okay, so saya kawan daripada China, Korea, kita ada banyak lah Australia kan, Australian mates. Okay, so kat situ apa yang saya boleh katakan kan, saya nak cakap kat Cik Din, lain orang ada lain ceritanya kan. Kenapa dia berminat ke SKV. So masing-masing ada story masing-masing lah. So saya personally, kalau saya dah tengok diri saya sendiri di SKV, di New Zealand sangat-sangat selesa. So apa yang saya boleh cakap adalah kerja 9 to 5 job, balik kerja dah tak perlu risau tentang apa lagi. Okay, makan cukup and then hidup okay di sana. Cuaca pun best kan. Orang kata apa? Girlfriend pun ramai. Tak ada gurau-gurau. Tak ada. Tak ada. Saya tak ada Saya masih single. Tak ada. Alright. So, di sana saya boleh tengok diri saya terlampau selesa. So, saya pernah dengar this one saying kata, kalau you berada di comfort zone, you're in danger, orang kata. So, itu yang membuatkan saya decide to join SKV pada bulan 6 last year bersama business partner saya. Okay. Dia banyak orang kata membantu saya dalam proses ini juga. So tanpa business partner saya tak berada di SKV lah sendiri Kejap. Ya saya. Maksudnya masa decide untuk bersama SKV Nexus, masa tu Azri masih bekerja? Yes, benar Cik Din. So macam mana you bahagikan masa dengan bekerja, lepas tu dengan nak fokus Nexus dah lah ada, you have your own responsibility as employees di dalam. Lepas tu you kena manage business SKV Nexus. Lepas tu dengan dua masa time difference yang berbeza. Yeah. So cerita sikit. Alright. Okay, so orang kata tanpa sacrifice, tanpa orang kata berkomitmen dalam sesuatu perkara, tak akan you jadi seperti ni sekarang. So apa yang saya lalui sebelum ni kan, maknanya kerja 9 to 5 job and then break kejap dinner dan sebagainya and then sambung lagi SKB. So kat sana lebih kurang 4 ke 5 jam lah perbezaan masa kan Cik Din.
So apa yang saya buat, kadang-kadang meeting sampai pukul 2-3 pagi dengan business partner saya, nak set up dan sebagainya, and then nak tanya soalan dekat parents, meeting dengan team kan. So perlu macam mana nak bahagikan masa itu, you need to put you punya heart dalam apa yang you buat. You kena ikhlaskan diri untuk buat sesuatu perkara. Dia takkan datang Cik Din. Kalau saya nak tengok, saya kata apa, orang kata apa, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. So dekat situlah kenapa saya, orang kata apa, tak kisah tidur lambat, meeting weekend, kadang-kadang tak keluar dan sebagainya. Tapi itu yang apa yang saya nak. Because saya pernah cakap dekat director saya dulu, kenapa saya join that company, because saya cakap dengan dia, because one day I want to open up a business. So I want to learn. I want to learn whatever that you guys teach ataupun apa yang saya lalui kerja di sana. So saya nak belajar. Saya ambil tempat kerja saya itu sebagai platform untuk saya learn macam nak manage people, macam mana kita nak interpersonal skills ataupun orang kata apa, communication skills dengan people. Sebab tu and then saya bawakan benda tu kepada tim saya. Saya implementkan kepada kepada saya punya, orang kata apa, di SKB Nexus sendiri. Kejadian. So itulah yang membuatkan itulah apa aku kata perlu untuk sacrifice lah saya. Sebab saya cakap tadi Cik Din kan, saya nak keluar daripada comfort zone saya. Sebab tu saya sanggup bekerja 9 sampai 5. Lepas tu malam sampai pagi. So bukannya saya buat decision ni kan, bukannya mendadak Cik Din. Kita tahu bila ada orang kat luar sana kan, bila nak join SKB takut dan sebagainya kan. Tak apa, dengan mana yang masih bekerja, silakan bekerja. Tapi you kena put effort sendiri. You kena bahagikan masa you. So setiap manusia ada 24 jam. So kita semua 24 jam. Boleh dia macam ni you need to make time for this SKB. Contohnya kalau you punya SKB as a business, you need to make your time. Bukannya kita kata tak cukup masa lah dan sebagainya, bla bla. Itu semua alasan lah. Itu betul, sebab sebenarnya yang dekat SKB Nexus pun ramai yang yang ada kerja hakiki buat dan berjaya. Kita ada cikgu, kita ada engineer, kita ada suri rumah pun ada, kita ada dan sebagainya. So ramai golongan kan, dan juga kita ada orang muda lah macam Azri yang berjaya. Tidak kan? Okey, teruskan. Alright. So saya nak cakap apa Cik Din tadi kan, maknanya saya bukannya ambil keputusan yang mendadak untuk balik ke Malaysia. Saya run dulu the business. Saya masuk SKB tu. Ada buat kajian tu semualah, betul tak kan? So dia tadi orang kata apa, kalau lama sangat fikir, lama sangat study pun tak gerak. Betul Cik Din? Betul. Saya buat, saya tak ada fikir apa. Okay, start. Bulan 6 tu terus start. Tak ada fikir apa, jalan. So bulan 6, bulan 7, bulan 8 kita tengok sales makin okey, alhamdulillah. And then bulan 9 pun makin sedap, makin rancak lah orang kata, makin rancak kan. So bulan 10 tu saya make a decision, okey tak apa. Saya dah decide untuk orang kata apa, untuk teruskan bersama SKB, tubuhkan satu company yang solid untuk start dengan SKB as a business. So and itu pun telah menjadi impian saya daripada kecil, Cik Din, nak ada bisnes sendiri. So sebab itulah saya ambil keputusan. Bila kita tengok dalam 5-4 bulan sales okay, and then kita dah tahu flow dan sebagainya, dah mengenali lebih lanjut, itu yang buatkan decision saya untuk balik ke Malaysia dan start nak go even bigger lah di Malaysia. So tak adalah biasa-biasa, tapi we need to go like all out di Malaysia. Minum Afia lah. Alright. Okay. Alright. Can you share your total sales figure, jumlah keseluruhan for 2021? So for 2021, how many million? Alright. So kita finish dengan 1.22 million. 1.2 million? Yes, 1.2 million. So kejap Tadi you join bulan 6. Betul Betul, Cik Din.
6 bulan je kot. 6 bulan. 1.2 juta. Wah, hebat anak muda. Okey, sebenarnya tuan-tuan puan yang menonton pada malam ni ya, bukan itu saja ya, Azri dah capai 1.2 juta dan juga beliau juga telah dianugerahkan satu award ketika SKV annual dinner, grand annual dinner baru-baru ini. Boleh tak share sedikit apakah award yang diterima oleh Azri? Oh, Alhamdulillah Cik Din. So, buat pengetahuan semua, Cik Din memenangi. Nak saya beritahu rahsia ke Cik Din? Cik malam ni not about me. Malam ni about you, not me. Okay. Maafkan saya Cik Din. Okay. So nanti boleh boleh stop FB Cik Din rakan-rakan. Alright. So Alhamdulillah baru-baru ni pada bulan 1 saya telah memenangi Young Entrepreneur Award. So dekat SKB sendiri belum ramai lagi. Masih tak ramai lagi golongan muda yang bersama SKB. So itulah Alhamdulillah Cik Din. Saya dapat award tu dan itulah, dan harapan saya untuk ni lah menginspirasikan lebih ramai orang lagi insya-Allah. Yes, betul. So congratulations to you ya, dengan I believe dengan award ni akan membakar semangat Azri lagi dalam untuk ya memberi manfaat kesihatan dan kewangan kepada orang yang memerlukan. Okey. Masa ya nama Azri disebut naik atau pentas tu, apakah perasaan sebenarnya? Of course Cik Din, perasaan saya waktu tu saya tak fikir diri sendirilah. Saya fikir kenapa saya berada di sini adalah disebabkan oleh circle di dalam SKB sendiri yang begitu supportive. Tak pernah, orang kata apa, jaranglah benda-benda negatif yang dikeluarkan di SKB. Itu circle leader-leader dalam SKB. And then support daripada parents yang membuatkan saya lebih semangat. Kalau dengan mak ayah saya ni, saya ada this morning meeting lah. Setiap pagi kami akan breakfast bersama, kita akan discusskan apa yang berlaku semalam, apa yang patut ditambah baik dan sebagainya. Dan juga saya punya company, saya punya rakan-rakan di dalam group The Chosen Ones kan. So kalau anda join group Azri Choi, so group kami nama The Chosen Ones, alright? So yes, The Chosen One, yang terpilih sahaja, okay? So nanti lihat profile saya, nanti kita bincang lah Right, so itulah Cik Din. Dia macam ni nak buat 1.2 juta Cik Din. Saya menang award tu bukannya 1.2 juta tu saya seorang. Cik Din, gila apa buat satu orang 1.2 juta. So disebabkan oleh support team yang saya ada, yang saya bina daripada seorang Cik Din. Daripada seorang, 2, 3, kita naik bina 20 orang. 50 dan sekarang lebih kurang 100 orang lah dalam The Chosen One kan. So itulah maknanya semua ni di apa orang kata disupport baik oleh tim saya sendirilah. Oleh orang kata apa, company saya, tim saya. So semua it's all about them lah sebenarnya, bukan diri saya sendiri Cik Din. InsyaAllah harap menjawab soalan Cik Din. Okay, just nak tahu ya, untuk mencapai 1.2 juta ni memang bukan satu angka yang sikit Boleh tak share apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan ya dan sepanjang apa tu bersama SKB untuk mencapai 1.2 juta tu? Mungkin boleh share sikit mungkin, sebabnya kadang-kadang orang yang tengok ni macam aku nak buat tapi aku tak tahu macam mana bergerak. Tapi bila tengok orang ni capai apa yang dia buat sebenarnya. Mungkin dari perkongsian dia boleh membuka minda, begini mungkin aku boleh diinovasi daripada apa yang Azri buat. Okay. So, soalan yang begitu menarik lah Cik Din kalau kita bincangkan tentang soalan ni kan. So Cik Din, ramai orang yang saya kenal kan, dia duk tanya, okay, macam mana Azri kau buat ni dan sebagainya, boleh sampai 1 juta. So, apa jawapan saya adalah mula dengan langkah pertama Cik Din. So, tak ada langkah pertama, tak adalah langkah kedua dan ketiga. Kan? Betul lah Cik Din? Yes, betul. So, langkah pertama dia apa? Daftar sebagai apprentice.
Kalau tak daftar sebagai apprentice, macam mana kita nak sampai ke 1.2 juta? Okay. So Betul? cara dia macam mana saya boleh dapat 1.2 juta? So macam saya dah cakap awal dulu, SKB ni dah orang kata apa, sediakan platform yang cukup baik lah untuk usahawan-usahawan, untuk apprentice di luar sana, untuk start dia punya journey untuk ada bisnes sendiri. So SKB akan mengajar cara-cara nak buat the first RM3,000, okay, dalam SKB. And then selepas daripada tu kita maknanya orang kata apa, kalau buat seorang-seorang ni takkan sampai lah 1.2 juta. So dekat situ apa yang saya buat adalah saya bina team dekat situ. So daripada orang kata apa, daripada 2 orang, saya dengan business partner saya berkembang jadi 5 orang, berkembang jadi 7, jadi 20, jadi 100 orang. So dekat situ aktiviti adalah apa? Kita mengajar mereka cara nak buat RM3,000 dan duplicate the same thing. Kita mengajar, okay, kita mengajar the same thing, kita buat kepada orang lain lagi. So duplikasi lah tu. So itu rahsia dia. Oh, okay. Business partner tu lelaki perempuan? Girlfriend ke? Bukan Jadin, lelaki Jadin. Itu kawan saya daripada saya sekolah. Bukan girlfriend lah. Asrama lah. Bukan. Oh. Saya dah kenal lama lah dia. So dia lah banyak support. Banyak support. Kami berdua lah banyak berbincang waktu saya di New Zealand kan. Dia pun kita meeting almost every day, macam mana kita nak set up dan sebagainya. You punya business partner tu maksudnya dia memang dia masa tu dia memang bekerja di Auckland juga? Tidak, dia berada di Malaysia. So dulu dia belajar di New Zealand tapi dia balik lebih awal daripada saya. Jadi dia berada di Malaysia dan saya di ni lah. So kami dah daripada zaman college dulu buat bisnes sama-sama. Zaman sekolah kan. So saya pun sekelas dengan dia zaman sekolah. Dan zaman college saya buat bisnes dengan dia. Jual apa? Kasut lah, jual apa lagi? Cakap lah just name it lah. Apa saya cakap dia, apa yang boleh keluar, apa yang boleh bertukar jadi duit, kita jual kan. So saya dah chemistry dengan dia. Okay, tuan-tuan puan yang menonton ya. So sebenarnya you must have high determination in whatever you do. Macam Azri dah ada determination tinggi untuk pastikan apa yang dia nak tu berjaya. Apa yang dia nak tu capai. So dia akan go all out. Kan? So maksudnya yang mana yang menonton pada malam ini, you kena ada determination tinggi, you kena ada big why yang tinggi dan juga Azri dah berkali-kali dia beritahu kelebihan bersama SKB Nexus. Dia tak perlu restock, boleh buat bisnes di mana-mana sahaja sebab semuanya online. Anda hanya perlu sama ada laptop, tab, iPad ataupun handphone, smartphone. Dah cukup. Ya. Dan juga dia Aziz pun cakap dia dengan training, betul ya? Ada training, kita ada, anda daftar je apprentice, dah training dah. Pre-onboarding training, kita onboarding training, kita ada intensif training, macam-macam sebenarnya. Kita ada LMS. Itu dia. Maksud bagi saya it's a full package. So nak tak nak aja. So yang menonton pada malam ni sebenarnya kita ada bukti dah banyak kejayaan yang dicapai oleh pelbagai golongan. Kita ada orang muda, kita ada yang pertengahan, dan kita ada orang yang yang senior, Tok Wan, Ibu Ida dan sebagainya. Kita ada yang full time, full time tu maksudnya suri rumah. Kita ada lawyer, kita ada engineer, kita ada arkitek dan sebagainya. So maksudnya anda tak perlu takut, anda hanya perlu bertindak sahaja untuk mencapai kejayaan seperti mana Azri capai pada hari ini. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Boleh tak cerita kejayaan yang anda capai sepanjang anda menyertai SKB Nexus? Orang nak tahu ni. Orang nak tahu Cik Din? Okay. So apakah kejayaan saya? So maksud kejayaan bagi setiap individu saya rasa berbeza. Betul Cik Din. Definisi kejayaan apa dalam masa
6, 7, 8 bulan. Okay. Ah, Saya so beritahu apa dalam yang saya dah capai. months lah. Apa yang capai? Alright. Okay. So Yang apa yang saya membanggakan. dah capai, yes. Apa yang saya dah capai yang membanggakan adalah, orang kata apa, macam saya dah cakap tadi awal Cik Din, definisi kejayaan bagi setiap individu berbeza. Betul Cik Din. Okay. So bagi saya sepanjang 8 bulan ni, kalau kita kira lah 1.2 juta sales maknanya dalam grup saya sendiri, kejayaan bagi saya adalah bila saya dapat bantu lebih ramai lagi orang dekat luar sana. Kena Yes. dengan ataupun kita, orang kata, kita align dengan SKB punya visi, memperkasakan ekonomi dan juga misi. Visi betul. Okay, visi. Memperkasakan ekonomi dan juga kesihatan ummah. Okay, so dekat situ saya tengok apa lagi peluang, apa lagi opportunity untuk saya ataupun platform yang boleh, bila saya join tu, saya boleh memberi manfaat kepada manusia. Sebab sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dia kata, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, Cik Din. Ya, betul. So sebab itulah saya join SKB. Sebab kita kat situ, kita dah boleh bantu orang dari segi kesihatan, ataupun dari segi income juga. So manfaat ni ada banyak, bukan terhad kepada duit saja, kesihatan, tapi kita kat situ saya boleh contribute apa yang saya dah belajar, skills atau ilmu-ilmu yang saya dah belajar kepada orang lain juga. Right? So dekat situ apa yang saya ataupun determination lah kenapa saya teruskan bersama SKB adalah untuk membantu lebih ramai lagi orang, untuk jadi income yang lebih selesa, untuk sharekan manfaat-manfaat produk kan, masalah kesihatan dan sebagainya. So itu apa yang saya boleh ni lah, orang kata apa, kejayaan bersama SKB. So bagi saya tolong orang tu dah cukup berjaya lah. Bukan cukup berjaya, belum lagi berjaya, tapi kita ambil step by step lah. Okay. Lebih banyak kami punya sales, maknanya lebih banyak kami dah bantu lebih ramai orang lagi. Itu apa yang saya fikirkan. Dan never stop there. So teruskan lagi. Sampai bila-bila insyaAllah. So itu kejayaan lah. Saya nak baca satu komen ya. Komen daripada Huda Said SKV, dia kata terbaik Azri Choi, orang muda yang berkaliber dan bercita-cita tinggi. Itu dia komen-komen daripada ni yang tengok adalah pada malam ni kan. Okey. Ya, setiap orang dia ada impian masing-masing lah kan. Boleh tak share apakah impian Azri ya bersama SKB saja, bila bersama SKB mesti dia ada impian kan, boleh tak share? Right, so impian saya lah Cik Din dalam SKB sendiri adalah untuk melahirkan lebih ramai orang muda dalam SKB untuk start berbisnes. Maknanya tak perlu meninggalkan kerjaya you before you nak start a business. Saya macam ni lah Cik Din, tak kisahlah dia tu start bisnes apa sahaja. Okay, maknanya bukan, siapa yang mendengar ni lah, kalau anak-anak muda di luar sana, jangan takut untuk start your first step. Dekat situ you akan belajar pelbagai lah. Maknanya bukan, kalau you tak start dengan SKB pun, you start dengan bisnes lain, tapi at least you start somewhere. So ada that, orang kata apa, that entrepreneur punya mindset, macam mana you nak start berbisnes. And then itulah melahirkan lebih ramai lagi anak muda untuk, orang kata, memberanikan diri mencuba sesuatu benda. Okay, so itu adalah impian saya dalam SKB lah. Dan yang paling dekat dengan saya adalah melihat, orang kata apa, ibu bapa tersenyum kan. Itu cukup best lah. Maknanya bila kita buat something dekat dengan parents kan. Saya terus terang, saya lebih rapat lah dengan parents sejak saya join SKB. Sebab kita bila bincang dia, kita bukan sahaja berbincang pasal family, tapi kita bincang pasal business. Saya rasa benda tu seronok. Benda yang sama kan? Benda yang sama yang dibuat. Yes. So orang kata apa, alhamdulillah dapat restu daripada ibu, ayah kan, lihat diorang happy. So itu buatkan saya lagi, orang kata apa, lebih bersemangat lah untuk teruskan dengan SKB insyaAllah Cik Din.
Alright, baguslah. Okay. Sebenarnya kan, apa yang saya nak nampak kan, bukan mudah tau untuk orang yang muda dan buat keputusan drastik ya, yang dah mempunyai kejaya ya untuk bersama-sama berniaga ya bersama SKMS. Tetapi ya apa yang saya dapat lihat ya, apa yang Azri share ni ya, dia ada purpose yang tinggi untuk membantu orang. So maksudnya anda di luar sana, kita memang di SKB misi kita memperkasakan ekonomi dan kesihatan ummah. So maksudnya berdiri kita bukan satu je, kita ada dua. Kita nak bagi, kita nak bantu orang untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi, dan juga kita nak bantu orang untuk sihat. Macam tu. So maksudnya jikalau kita banyak duit tapi tak sihat pun tak guna juga. Tapi jika kita sihat tak ada duit pun tak guna juga kan. Sepatutnya money, memang orang cakap money is not everything. Tapi money is everything sebenarnya. Macam founder Puan Kartika tu cakap, ya sebenarnya saya dulu skeptikal dengan orang-orang kaya-kaya ni. Tapi bila saya bekerja dengan SKV ya, dengan Puan Kartika Dato' Said, saya nampak macam orang ni, dua insan ni kaya. Tapi bila dia kaya, dia lebih banyak lagi diberi. Dan sebagainya. Begitulah juga dengan Azri. Maksudnya misi dia bila dia lebih banyak income, ya, lebih banyak diberi. Okey. Nak tanya dulu. Income dah capai 5 angka kan? Alhamdulillah Cik Din. Alhamdulillah. Okey, so tuan-tuan dan puan, jika anda bertindak, ya saya nak beritahu macam ni. Anda tak kira usia muda ke, tengahan ke, tua ke apa ke, anda perlu bertindak. Jika anda tidak bertindak, tanpa bila-bila anda akan berada di takuk yang sama. Setuju tak setuju? Sila komen. Setuju Cik Din. Komen sikit. Bermula dengan langkah pertama, betul Cik Din? Itu dia. Okey, so yang menonton ni, ya, anda perlu membuat langkah pertama, ya, sebab bagi saya di SKB banyaklah. Ya, bukan setakat training, kita ada showcase. Showcase pada hari ini adalah nak nak share kejayaan-kejayaan leader di Excel. Kita ada juga ya di coffee break tu segmen coffee break tengah jam, tapi segmen ini berada di Akademi Facebook group Akademi SKB. So kalau anda nak join, anda kenalah berada di dalam keluarga besar SKB Nexus. And apa perasaan Azri ya ketika capai kejayaan yang anda capai sekarang ni? Apa perasaan? Alhamdulillah Cik Din, orang kata apa, perasaan tu dia looking forward lah. Setiap kali saya bangun, saya looking forward to do something dengan SKB because saya suka apa yang saya buat sekarang Cik Din. So dan orang kata apa, saya tak kisahlah untuk spendkan banyak masa untuk orang kata apa, buat kelas bersama team, spend time layan kita, bukan layan, apa orang kata apa, kita guide agents, guide team saya, staff saya dan sebagainya. Itu yang bila kita dah buat apa yang kita suka ni kan, so apa benda pun, walaupun benda tu susah, kita akan cuba untuk ni lah, untuk tempuhi benda tu. Betul Cik Din. So perasaan dia, of course Cik Din, Alhamdulillah kan, best, sangat-sangat best lah. So kalau korang nak rasa macam mana bestnya adalah sila join SKB Nexus. Yes. Okay. Tetapi kan sebenarnya kejayaan tu bukanlah dia bukanlah cerah sentiasa. Betul tak? So apa yang Azri buat ketika cabaran atau dugaan yang dihadapi, ya apa yang Azri buat? Macam kita bila bisnes ni bukan sentiasa berada di atas. Kadang-kadang kita akan berada di bawah. Ketika di bawah tu, apa yang Azri buat? So ada bukan pepatah, ada saying yang mengatakan kalau kita keep on doing the same thing and there's no result, if you keep on doing the same thing
And then result tu memang takkan berubah, Cik Din. Kita buat benda yang sama and then result tu orang kata apa, kita tak tengok apa-apa perubahan, lepas tu kita keep on doing the same thing. Memang macam tu lah, betul Cik Din? So apa yang saya buat bila mesti dalam bisnes ni orang kata apa, langit tak sentiasa mencerah, betul Cik Din? Mesti ada zaman ataupun mesti ada waktu yang kita jatuh dan kita bangun. Kan? Betul Cik Din? Tapi takkanlah selama-lamanya nak jatuh. So apa yang kita buat, we take a step back. Kita fikir, kalau kita give up, maknanya dah habis kat situ lah. Kan? So, apa yang saya buat adalah take a step back, kita fikir balik, apa, kita aturkan strategi. Apa yang patut kita lakukan untuk tackle masalah-masalah ni. Dalam SKB sendiri, dah ada circle yang sangat-sangat bagus. Dah pernah orang lain lalui perkara ni. So, kita tanyalah orang yang berpengalaman, yang pernah lalui the same thing. Macam mana dia handle this problem. Betul. Kan mudah kan? Kan mudah. Kita belajar daripada kesilapan orang lain. Betul Cik Din? Betul. Lepas tu, founder sendiri sangat-sangat, orang kata apa, sangat-sangat sayang kepada dia lah, kepada SKB punya apprentice lah kan. So, dekat situ, dia akan tengok, okay, Azri, apa problem you sekarang? Okay, apa you perlu buat untuk tackle this problem? Apa actions yang perlu you buat? So, kat situ kita belajar. Kita aturkan balik strategi. Kita implementkan apa yang diajar. Kalau kita bincang je, dia ajar, tapi kita tak buat something, pun tak jadi juga. So, selepas dah absorb apa yang leader-leader lain bagi tahu, teruslah implement. Kalau lambat implement, lambatlah. Memang takkan naik lah. Betul Cik Din? Betul, so, betul. Point dia adalah belajar daripada kesilapan orang lain. Banyakkan bertanya. Jangan malu-malu, segan-segan. Tanya orang lebih berpengalaman. Okay. And then, fast action. Kalau lambat, memang tak bergerak lah ke mana. Fast action. Betul. Fast action, betul. fast result. Okay, so buat tuan-tuan yang menonton ya, Azri juga berada di grup WhatsApp group ya yang nama Nexus Top Leader. Dulu kita panggil Gladiator. Ya. Azri join Gladiator bulan 7, if I'm not mistaken. 7 8 sampai ada lah. Because you join bulan 6. Yes. Dan bulan 8 kan? Bulan 8 saya dah. Bulan 8 kan? Okey. Bulan 8 dia dah join Gladiator sampai sekarang. Sekarang ni dah untuk tahun ni kita tukar nama, ya, kita panggil Nexus Top Leader. So maksudnya kita ada 100 lebih orang berada dalam grup tersebut, ya. Macam Aziz cakap, di dalam grup ni kita ada top leader, ya, yang mana circle tersebut ya akan memberi impak ataupun kita membakar sesama sendiri. Sebenarnya bila kita lihat tu macam, tak jadi ni. Kalau dia boleh buat, aku boleh buat juga. Macam tu. Jika anda nak tahu lebih lanjut, anda rujuk dengan leader anda, bagaimana nak capai ataupun bagaimana nak masuk ke dalam Nexus Top Leader. Rujuk dengan leader anda. So, tanya leader anda, macam mana masuk? Dan apa kelebihan dia? Anda rujuk leader anda, insya-Allah. Bila anda berada dalam grup tersebut, tak tahulah 24 jam membakar ni. Kan? Macam tu. Betul ya? Betul Cik Din. Kadang-kadang 1-2 pagi pun still lagi berbunyi handphone. 1-2 pagi pun saya tumpang berbunyi kan. Betul Cik Din. Tak utama ketika akhir-akhir bulan. Tetapi yang bestnya bulan Februari ni ada sangat bulan, tak tahulah bulan keajaiban yang mana Allah buka rezeki untuk kita di SKB Nexus, ya. Belum lagi akhir bulan dah mencapai melebihi daripada target, betul tak? Betul Cik Din. Itu dia. So alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, dah hampir sejam dah kita ke udara sebenarnya. Sejam lah Cik Din dah sejam dah kan? Okey. Tak rasa. Okey, sebelum kita penutup ya, mungkin Azri nak ucapkan terima kasih kepada insan-insan yang sentiasa beri semangat ya, insan-insan yang dekat dengan anda, yang tanpa tak pernah putus
ya, memberi semangat, memberi kata-kata perangsang ya kepada anda, kepada Azri ya, dalam apa tu membina kerjaya bersama SK United. Okay, silakan. Alright, Cik Din. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pertama sekali, ibu bapa saya banyaklah spend time, itulah apa orang kata, mengatur strategi, bimbing saya, yang di mana saya berada di sekarang ni, banyak influence daripada parents lah. Itu number one. And then founder, Puan Kartika, yang sangat-sangat committed dalam apa, especially sebab tak ramai orang muda kan Cik Din kan. So orang kata apa, saya kira adik bongsu lah dalam team kan. So itulah, Puan Kartika banyak guide, mengajar tentang ilmu bisnes, macam nak berjaya dan sebagainya, macam nak sustain kan. Puan Kartika, Dr. Syed. And then of course leader Nexus yang banyak membantu, okay, Kak Nini, lepas tu ada few other people yang banyak influence saya. Okay. And then of course saya punya business partner, saya punya team saya, internal team dan juga team The Chosen One. Family saya dan juga rakan-rakan saya yang maknanya if you are in the right circle kan, circle yang positif, orang-orang yang sentiasa support you, so yang mana yang negatif ni adalah ibarat semut-semut yang ataupun ibarat buih-buih di lautan. Betul ke tidak? Kita hembus je. Hembus je. So yang negatif-negatif ni biarkan mereka, tapi insyaAllah with the right circle, supportive group ni, itulah yang saya nak ucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih lah. And kalau kawan-kawan saya di New Zealand, pun banyak, sangat-sangat banyak membantu saya dalam orang kata apa, dalam journey saya lah dalam SKB sendiri, banyak beri kata-kata semangat kan. So terima kasih lah. Saya nak sebut sikit nama housemate saya boleh? Tak ada. So saya ni housemate saya di New Zealand lah. Oh, tapi satu komen. Muhammad Fahali dia kata hi roommate. Oh, itu roommate di ni Limas 3. Itu Limas 3. Okey. Itu. Okey. Alright. So itulah Cik Din. Insan-insan, beberapa insan yang saya sebutkan tadi. Maaf kalau saya tak sebut, saya lupa yang lain ke apa ke. Tapi insyaAllah Cik Din. Mereka ni lah banyak bantu saya. Betul. Mungkin kita akan lihat Azri dengan nak keluar kereta baru. Mungkin. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Warna apa? Kalau nak keluar warna apa? Saya minat warna merah. Tapi itulah mak saya dah merah. So saya hitam lah kot kan. Hitam. Oh kata apa nampak macam kelas sikit lah kan. Okay. So pastikan saya dapat naik kereta tersebut. Sebelum tu saya kena naik kereta Cik Din dulu. Oh boleh. Boleh no problem. Okay, alright. Sebelum kita nak sebagai penutup lah, sebelum kita nak tutupkan sesi pada malam ini, ya, boleh tak mungkin apakah pesanan Azri kepada penonton, ya, terutamanya yang menonton pada malam ini yang yang usia agak muda, yang muda-muda yang sebaya dengan Azri, ya, untuk memberi sebagai kata semangat dan sebagainya. Right, okay, terima kasih Cik Din. So apa saya punya harapan lah ataupun pesanan kepada penonton-penonton yang berada adalah yang pertama, jangan takut untuk bermula lah. Tak kisah kita nak start small ke, kita nak bermula, orang kata apa, mulakan langkah pertama dulu. Sebab kadang-kadang kita fikir macam kita nak study this product, kita nak buat ni, nak buat research dan sebagainya, tapi last kita buat apa. So apa yang saya buat sebelum ni, kita mulakan dahulu, nanti baru kita, apa yang berlaku insyaAllah kita akan hadapi dengan bimbingan ataupun dengan orang kata apa, dengan lebih teratur insyaAllah. So itu, bermula dengan langkah pertama. Yang kedua adalah impian saya adalah untuk sentiasa ada this mindset untuk you give back to the community or to the society. So dengan caranya apa? SKB personally is a good platform
for you to do all that. Memberi manfaat kepada orang lain. Sebab Rasulullah SAW sendiri dah bersabda kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. So apa orang kata apa, kita hidup lama di dunia, kalau tidak memberi manfaat kepada orang lain, itu sangat-sangat rugi bagi saya. So harapan dia adalah untuk find a right platform for you, at least for you to give back. Okay, sentiasa ada this mindset untuk sentiasa memberi kepada orang lain juga. And so itu memang betul-betul harapan saya lah, Cik Din. Harapnya dapat menginspirasikan lah semua penonton yang join malam ni, dan insyaAllah doakan kejayaan saya dan inilah dan tim, insyaAllah. Terima kasih banyak. Alright, terima kasih Azri Syaiful Azri, ataupun brandingnya adalah Azri Choi. Choi, Okay. yes. Boleh search dekat Facebook search Azri Choi. Jangan lupa tekan add friend atau follow Azri Choi. Kalau nak berkenalan lebih lanjut boleh DM dan sebagainya. Jadi kita bincang lah langkah seterusnya. Betul, siapa saja yang mungkin nak tahu lebih lanjut, apa yang nak tahu aktiviti bagaimana Azri melakukan kejayaan dalam masa singkat, anda boleh PM ataupun follow Facebook Azri Choi untuk tahu, dan PM juga anak muda ni memang tidak kedekut ilmu sebab ilmu ni milik Allah. So jangan kedekutlah. Baik kita share aje So terima kasih kepada Azri kerana sudi untuk terima jemputan kami kerana sudi sharing pengalaman anda dan sebagainya dan semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan juga dapat memberi inspirasi kepada anda dalam melakukan tindakan seterusnya untuk berjaya bersama dengan SK Financial. Sebab apa? SK Financial sangatlah mudah. Segala-galanya berada di hujung jari saja. Anda buat, anda dapat. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.